Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim amma ba'd. Oh, bengah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun kemudian daripada khutbah kita yang panjang kemarin itu, fayaqulu maka berkatalah al-abdu oleh hamba al-faqihu yang berhajat, yang tidak lepas dengan Allah. Itu mana al-faqir. Al-mu'tarifu yang dikenalkan bil qusuri wat taqsiri, dengan apa? Dengan koksi dan kekurangan tuh. Itu bil qusuri wat taqsiri, dengan koksi dan kekurangan. Ar-rajih, hamba Allah Ta'ala itu yang mengharapkan afwa, akan keampunan Rabbihi, daripada Tuhannya. Tuhan abdu tadi itu al-qadiri, yang maha kuasa. Siapa ke al-faqih yang akan berkata ni? Asy-syarifu, yang mulia. Asy-syarif sini yang mulia dengan makna yang dinasabkan zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasabnya bersambung kepada Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melalui cucu Rasulullah, yaitu Husain, Sayyidina Al-Husain bin Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu asy-syarif ini. Nama apa? Abdullahi, Abdullah hamba Allah bin Alawi al-Haddadi, anak laki-laki bagi Alawi al-Haddadi daripada kabilah Al-Haddad, Al-Husainiyu daripada keturunan Sayyidina Al-Husain, itu Al-Husainiyu.
Afallahu anhu, mudah-mudahan memaaflah oleh Allah Ta'ala anhu, daripadanya, daripada Habib Abdullah tadi itu. Wa an aslafihi, dan daripada pendahulu-pendahulunya. Aslaf tu mana? Tok nenek dia lah, salaf. Aslaf tu maknanya pendahulu-pendahulu, para pendahulu-pendahulunya. Tok nenek dia, para masyayikh dia, itu. Tu. Wa an aslafihi. Minta juga afallahu an aslafihi, mudah-mudahan memaaflah oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada pendahulu-pendahulunya, pendahulu-pendahulu bagi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin, ai istajib doa ana ya Allah. Itu. Apa dia kata tu? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia nak kata apa ni maqal qaunya? Hadhihi, bermula ini mana? Ini alfaz al-atiyah, ibarah al-atiyah atau al-alfaz al-ati, lafaz-lafaz yang lagi akan datang. Ibarat-ibarat yang lagi akan datang ni. Risalatun, ialah satu surat kiriman. Risalatun ialah satu surat kiriman. Bihaulillah, jadilah ia dengan daya Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah, wa quwwatihi, dan kekuatannya Allah, pederaknya Allah. Risalah mana? Risalah jami'atun, yang menghimpun. Yang menghimpun. Risalah yang menghimpun. Risalah ni dia tidak bercara satu khusus, satu bab-bab tertentu, tidak. Bahkan risalah ni dia menghimpungkan, orang panggil mau'izah. Tu peringatan-peringatan, itu maksud. Qomah situ. Wa wasiyatun. Risalah ni juga ialah wasiyatun, atau pada kata jami'atun. Risalah ni juga ialah wasiat. Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan lipah kurnia daripada Allah dan rahmatnya Allah. Wasiat apa? Nafi'atun. Itu sifat bagi wasiat tu tadi. Wasiat yang nafi', wasiat yang bermanfaat. Wasiat yang akan tinggal kepada kita dalam kitab ni wasiat yang memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Qomah situ. Hamalani, menanggung akan daku, ala wad'iha, kerana menghantarkan akan dia, akan ini risalah ni ialah al-imtisalu, kerana menjunjung tinggi li amrillahi, akan perintah daripada Allah, wa amri rasulihi, dan akan perintah daripada rasulnya, Rasul Allah. Jadi kenapakah dia tulis risalah mu'awanah ni? Karenanya menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Warraghbatu, ni Allah pada kata al-imtisalu, ay hamalani ala wad'iha, menanggung akan daku. Di atas menghantar ni mana menulis lah. Menulis, menghantar akan dia, akan ini risalah. Raghbatu, ar-raghbatu, oleh gemar. Tadinya menanggung akan daku, di atas menulis, menghantar akan ini risalah, oleh menjunjung titah bagi perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah. Kemudian kenapa kau pula orang panggil dia ni menanggung menulis kitab ni? Tu hamalani ala wad'iha, menanggung akan daku di atas menghantarkan, menulis akan dia ini risalah ni. Ar-raghbatu, oleh gemar, fil wa'dis sadiqi, pada janji baik yang benar. Janji baik daripada yang zat yang maha benar. Zat yang tidak menipu, zat yang tidak pernah pelawak,
zat yang tidak pernah berdusta, al-waridi. Janji tadi itu mari di mana? Janji baik. Al-wa'du ni orang panggil janji baik. Kalau al-wa'i janji buruk. Itu. Tuh, mari di mana kau orang panggil janji baik tadi tu? Al-waridi, yang warid datanglah fid dalalati, pada menunjuki, pada memberitahu, pada menunjuki itu. Alal huda, di atas kebenaran, di atas petunjuk. Wad da'wati, dan menunjuk di atas seruan, ilal khairi, kepada kebaikan. Tuh. Wan nashri, dan menyebarkan lil ilmi, bagi ilmu. Jadi janji baik. Jadi kerana apa ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menulis ke risalah Muawanah ni? Pertamanya kerana junjung titah perintah Allah dan Rasul. Yang keduanya menekan di atas dia untuk menulis akar risalah ni kerana gemalah dia pada janji baik. Zat yang tak pernah dusta. Janji baik mana yang datang ia janji baik tu di dalam menunjuk di atas petunjuk hidayah, dan menyeru di atas kebaikan, dan menyebarkan ilmu. Mana dalilnya? Mana al-wa'dul waridi tadi? Al-wa'dil waridi, janji baik yang datang daripada as-sadiq. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Itu satu dalil. Qala Allah, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wal takun, dan wajib adalah minkum, daripada kamu, ummatun, satu kelompok, satu umat, satu kelompok manusia. Jadi erti di sininya orang panggil fardu kifayah itu fardu kifayah. Artinya kalau tak ada kelompok manusia ni berdosa habis. Berdosa habis. Karena fardu kifayah ni artinya idza qamal ba'du saqata 'anil baqina. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqata 'anil baqina. Itu orang panggil fardu kifayah. Bila telah ada yang mengerjakan, sebahagian orang telah mengerjakan perintah ni dalam jarak 2 marhalah masafatul qasri, saqata 'anil baqina, bau gugur dosa habiliti. Wa illa fala, kalau tidak ada, mana jadi fardu ain. Kalau tak ada seorang pun orang panggil hak menunaikan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ini, dosa habiliti. Itu. Itu tengok. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kata wal takum. Dan wajib adalah lamulil amri. Al amru haqiqatan lil wujud. Wajib. Wal takum, dan hendak ada ini, dan wajib adalah minkum, daripada kamu, dari kalangan kamu tu, ummatun, satu kelompok manusia. Tugasnya apa? Bukan menego buka bazar Ramadan dak lah. Tugasnya apa? Yad'una ilal khairi, menyeru mereka itu umat, satu kelompok manusia tu, ilal khairi, kepada kebaikan. Itu. Artinya kalau tak ada seorang pun yang mengerjakan ni, menyeru orang kepada kebaikan dalam jarak 2 marhalah, berdosa habis. Berdosa habis. Semua kena tanggung dosa belaka. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh mereka itu satu umat tadi tu bil ma'rufi, dengan perkara yang baik, yang ma'ruf. Wa yanhauna, dan menegahlah mereka itu akan manusia yang lain, anil munkari, tinggal perkara yang mungkar. Mana benda mungkar ni benda hak ijma'. Ma haruma bi ijma'in, benda hak diharamkan dengan ijma' ulama. Itu dipanggil mungkar. Inilah hadis sebut kan, man ra'a minkum mungkaran, apa deh?
Man ra'a minkum munkaran apa? Man ra'a minkum munkaran. Apa tu? Hazling tanya Hazling. Takut ya apa hadis tak hafal Quran. Nah, man ra'a minkum munkaran malikin nas. Quran tak boleh sambung, hadis boleh sambung betul ke tak? Tahu Hazling ni. Parok. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat akan kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihatlah ia barang siapa daripada kamu itu akan kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Maka wajib dia kena ubah dengan tangan, bi quwwati wa qudrati, dengan kemampuan dan kekuasaan kalau dia ada kuasa. Wa illam yastati', kalau tidak mampu karena tidak ada kuasa, fabilisanih, maka dengan lidah, yakni bimau'izatil hasanah. Tuh. Wa illam yastati', lidah pun tak mampu. Kalau dia cakap agak habis orang kau teruk. Hak minum arak sebotol jadi 2 botol. Hak judi sehari sekali jadi 3 kali sehari judi. Itu ni. Kau teruk, tak pandai, tak ada bijak sana. Dia cakap tu nak gocok omong orang. Tak mampu tu orang panggil. Sudah tebing duk cegah lah. Orang panggil mu tu tak mampu. Kenapa? Karena tak ada kebijaksanaan pada lidah. Fa biqalbihi, beci dengan hati. Itu. Wa dzalika adhaful iman. Demikian itu dengan hati itu selemah-lemah iman. Lemah iman tu nisbah apa? Nisbah cegah mungkar, nisbah nisbah nahi mungkar tu. Adapun nisbah iman semata-mata iman hak tu kuat sekali. Tak? Mana? Beci maksiat dengan hati tu hak orang yang kuat sekali. Takut silap air bulan tak beci maksiat. Biasa dalam hatimu. Redha bil maksiati maksiatun. Malak tu. Tak? Betul enggak apa tulis dah lah usul sambung tak boleh. Lepas tu dia duk angguk gitu. Macam aling Imam Syafi'i gitu lah. Mesti ingat dalam kepala otak gitu lah dia. Redha bil maksiati maksiat tu. Redha dengan maksiat tu ialah maksiat. Barangkalinya boleh jadinya seorang itu hebatlah marah ke maksiat dengan lidah. Ini maksiat. Takbir. Contoh. Tapi hatinya barangkalinya dia redha dengan maksiat oleh hari. Tu lidah aja marah ke maksiat. Hati I love you dengan maksiat. Ni love dia dengan maksiat. Cinta-cintun dia dengan maksiat. Ada kat kita. Mulut ni, ini maksiat. Celaka maksiat ni, laknatullah, takbir. Contoh. Hebat dia dengan lidah cegah maksiat. Apa-apa dia sendiri hok dok berakhir ke maksiat tu, ada kat kita. Sebab tu tilik semata-mata iman hok tu paling kuat sebenarnya. Beci ke maksiat dengan hati tu kena hok paling kuat. Kenapa kalau orang tu tak beci maksiat, mana dia redha dengan maksiat? Redha bil maksiati maksiatun. Tu. Ada Afiq. Tu lagu tu. Jadi nisbah nahil mungkar tu orang panggil selemah-lemah iman dah. Karena selemah-lemah dalam mencegah kemungkaran tu beci dengan hati. Tapi nisbah iman tu dah kuat. Takutnya kita tu duduk cegah dengan mulut ya. Marah kau setan tu habis laknatullah. Tiap-tiap kalau setan tu laknatullah. Melaknat setan pada lidah, tapi dalam hatinya rahimahullah. Merahmati akan syaitan oleh Allah. Beratmu. Baik. Jadi jangan kita tu dengan lidah saja duk marah maksiat, duk marah ke syaitan iblis ke apa. Hatinya peluk, cium, sayang, I love you lebih air dengan maksiat syaitan dan sebagainya. Itu. Tuh. Wa ulaika, dan mereka itulah mana? Orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan menyuruh dengan perkara yang ma'ruf bil ma'ruf.
Amrul ma'ruf bil ma'ruf. Nahyul munkar bil ma'ruf. Cegah kemungkaran pun dengan baik. Ya dah. Suruh kebaikan pun dengan dengan cara baik. Ya, gitu. Jangan suruh benda baik tapi dengan cara jahat. Nah, balik kapur tengok ada jiranmu hak kaki tak semaya kan. Oi, maya nak masuk akal kamu. Oh, gila. Nah, memelukakan hati dia tu. Lihat ni. Mu ni neraka dah aku rasa. Oh. Nah, atau orang panggil orang yang ambil alih hijau tu Tuhan. Faham tak? Itu orang panggil amrul ma'ruf bil munkar. Nah, dengan munkar tu tak boleh. Dosa kita duk ambil alih hijau Tuhan. Faham tak? Akhirat esok Tuhan tanya, "Manil ladzi azinaka anta tali alayya?" Man siapakah azina yang mengizinkan mengazinaka antatali, mengizinkan engkau antatali alayya, mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Siapa izin mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Tu. Mana jawab mana? Ada sedap mula dia jumpa orang, ni pokok neraka lah kau dah ni. Nah. Oi, ahli neraka, jom pergi sembahyang. Aduh. Boleh itu ah? Tak boleh. Tu orang panggil amrul ma'ruf bil munkar. Atau nahyul munkar bil munkar. Cegah munkar dengan munkar juga. Nah, mu ni kaki zina, cegak-cegak dah neraka tu, Tuhan tak terima dah taubat mu tu. Ada tu ni. Tu. Wak khenak ke dia, katok je, kata apa dia ke. Itu panggil cegah munkar dengan munkar. Itu tak boleh. Maka hendaklah amrul ma'ruf bil ma'ruf, nahyul munkar bil ma'ruf. Orang lagu ni lah kata Allah, humul muflihun, ialah mereka orang-orang yang berjaya, orang yang cemerlang akhirat esok. Wa qala Allah Ta'ala lagi, dan telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajak, seru, pujuk, rayu manusia tu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan engkau, bil hikmah. Kalau mengikut Profesor Dr. Kiai Sa'id Akil Siraj, dia kata bil hikmah, bil medsos wal Facebook wal Twitter wal YouTube. Iya sungguh. Tak ada handphone aja. Itu dia tengok kau. Duk main geng. Bodoh. Habis gitu lah. Sia-sia. Sia-sia manfaat Tuhan bagi. Orang dulu ngaji dulu. Sungguhnya orang dulu mengaji ni. Zaman dulu tak ada handphone macam Fakmu ni. Ada tape. Walkman ke apa? Walkman dah. Mu tak kenal Walkman menata apa. Aku kata dah. Bukan zaman mu. Aku hidup dah macam tu. Walkman besar tu. Ibu bubuh tali kesek tu dah. Hati ada rekod tu. Tok penuh atas meja Tok Guru. Apa tu? Balik nadah pula. Lepas tu sayang-sayang hak tak ada mengaji, boleh tupai tak ada pula. Nah, sebar menyebar. Itu. Pokok muda ada kecanggihan teknologi berapa duk main game gitu. Jadi bodoh dengan game gitu, nak tipu kau kapi bodoh begitu. Nah, tak ada orang panggil pemikiran lagu mana nak menambah pahala. Nah, nak seru manusia kepada kebaikan lagu mana. Itu media sosial, bukan cilisah tu bukan. Nah, media sosial. Nah, bukan dah update hari ni panas lah. Nah, berasa serabut lah hari ni. Bodoh dah update itu, tak ada manfaat rasa. Nah, update orang panggil pengajian ulama-ulama ahli sunnah. Nah, update apa? Nasihat-nasihat yang baik. Nah, mau'izah hasanah, penuhkan di media sosial tu dengan kebaikan. Biarlah orang kurang tengok memel lah, nak banding dengan danduk, orang buat live danduk dengan buat live ngaji memel. Tak boleh nak hatu, buat live ngaji ni kaya 2 ekor tengok. 2 ekor tu boleh ngatuk. Tu jenera lah. Tengok mula apa? Video kerong. Ada lah tu tu dalam tu 2 view. Sekor tu tidur apa kerong. Nak banding dengan live danduk ke live tu ribu-ribu orang tengok. Nah, siap orang tengok tu sendiri duk joget gitu kat luar. Dak ni. Segar. Biarlah, tapi kita tetap kena usaha. Itu orang panggil dakwah, itu orang panggil jihad. Tak? Itu.
Tapi dak apa kita duduk gitu. Handphone ada, tapi tak ada manfaat. Setakat ni enggak ada manfaat sikit enggak. Ada ayat lah, tidak sikit lah, banyak lah kat sini. Cuba sebab wajib atas dia. Kalau tak wajib atas dia pun tak tahu. Nak mai fikir dak nak buat kerja gitu dah sini. Tu. Manfaat untukmu enggak? Membuat untuk pengajian-pengajian lain. Apa tu? Mu sendiri pun boleh ulang kaji apa tu. Nah? Manfaat untuk orang ramai. Tapi untuk orang panggil orang awam ni, untuk hak fardu-fardu ain, hak wajib-wajib lagu ni lah, untuk kebaikan umum gitu je. Lama duk bahas juga tasrih, nahu sorah, balaghah, mantik. Memang tak ada manfaat apa. Orang awam tak tengok, tengok pun tak faham. Faham tak? Biar ada hak manfaat. Tu ud'u ila sabili. Serulah manusia, ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan engkau bil hikmati, dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Tapi jangan seru saja. Mana? Tulis status Facebook, jom sembahyang subuh, dia mampu kerah tidur. Dia bangun tu Twitter kau tu update status Facebook saja untuk update ya. Jom sembahyang subuh berjemaah sahabat-sahabatku. Pak tweet. Dia pun tidur pula. Ya tak apa dah, pahala masuk dah dia ya. Orang duduk semaya orang tengok ni. Tu orang panggil apa tu? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Betul tak? Besar dosa di sisi Allah mu kata mu benda yang mu sendiri tidak buat. Maka jangan. Kita pun kena buat lah. Sambil kita update status Facebook ke Twitter, jom sembahyang jemaah, kita pun sembahyang jemaah. Itu maksud. Habis itu. Makhluk ni wujud lagi. Siapa wujud lagi? Dah kahwin kan? Waqala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala li nabiyhi, kepada nabinya, Nabi Allah. Allah Ta'ala kata ke Nabi Allah. Ini beza lah ni. Ayat lain tu tak ada kul. Ni ada kul. Apa kata Allah? Kul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya ayat Quran ni memanglah Nabi Muhammad kena kata ke orang. Tapi tiba-tiba ada ayat-ayat setengah-setengah tu Tuhan kata. Tu beza tu dengan ayat hak tak ada kul, kata. Ayat Quran ni semua Nabi kena ayat ke umat dia, faham tak? Ke ada hak Nabi kena susu? Ada? Kalau ada kena susu, mu tak boleh nak ngapa, tak boleh nak baca ayat Quran ni. Tapi bukan semua ayat kul, semua ayat kul. Qul alif lam mim, qul zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, qul alladzina yu'min, gitu ke? Bukan semua ada qul. Setengah-setengah ayat aja ada qul. Artinya ayat ada qul tu ayat yang benar-benar muhim. Ayat yang benar-benar penting. Itu. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi, inilah sabili, jalanku. Mana inilah jalananku? Ad'u ilallahi, seru manusia tu kepada Allah. Itu bukan seru manusia kepada puak tu, puak ni, kelompok tu, kelompok ni untuk dapat raih habuan dunia, kekuasaan dunia, tak. Seru manusia kepada Allah tu hija jalannya Nabi. Seru manusia kepada Allah, ajak manusia kepada Allah. Tu kita mengaji akidah, kita mengajar tauhid. Iya tu. Nawi manusia tu kena Allah. Ngajar fiqh, nawi manusia tu betul sah wa amal ibadat pada Allah. Ngajar tasawuf, nawi manusia tu betul-betul ikhlas. Tahu orang panggil sifat-sifat kecil lah hati dia, supaya benar-benar dia boleh takhalli, menyuci, dan supaya dia benar-benar tahalli dengan sifat yang dipuji mahmudah. Benar-benar dia menjadi hamba yang ubudiyah pada Allah. Itu orang panggil apa tu? Ad'u ilallah, menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas mata hati, penglihatan mata hati. Terang orang panggil dalil dengan mata hati. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Tu.
Nah, ana wa manittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Itu sambung ayat dia. Nah, maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan, tidaklah kami ini daripada orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, jadi kalau kita klik kapo, ngajarlah tauhid. Nah, hak fardu ain itulah tak sudut mengajar hak pelak-pelak hak ghawamid fi ilmil kalam. Klik kapo mengajarlah ilmu fiqh hak fardu ain. Oh ya kapo ni banyak lagi hak bang hak fardu ain duk pening. Nah, duk pening banyak lagi. Nah, ajar hak fardu ain. Biarlah orang kata mengajar bab semaya. Mengajar bab basuh berok semua tak ada kerja. Nah, biar orang kata gitu tak apa. Nah, yang penting kita tu menunaikan balighu anni walau ayah. Nah, itu. Sebab orang kampung ni kadang-kadang dia rasa macam dia tahu. Tapi bila kita soal rupanya tak tahu. Nah, ni buaya-buaya terawih hari ni. Orang tanya ni, boleh tak saya ni ada semaya qada tapi saya nak semaya juga terawih. Nah, ada orang jawab boleh, ada orang jawab tak boleh, ada. Macam-macam. Kita klik kapur akan tanya tu. Kalau kita ni betul-betul orang ngaji pondok lah, kalau klik kapur macam macam hasling, macam air kecil bawa kek gapo pakai lu haji, memang orang tak tanya lah menatang mana air kapur mana pula dia ni lama tak nampak. Nah, kalau klik kapur pakai pih, pakai sokok, pakai baju Melayu, pakai serbai gapo ni ini kidil lama tak nampak ni gimana? Ngaji pondok. Lama ni tak nampak. Anda hanya sikit hukum tu. Nah, kita kena siap dah bekalan. Apa ni saya ni banyak semaya qada ni, tapi saya nak semaya jugalah tarawih. Boleh tak? Pada pendapat siap mu. Ada ni. Dah apa cik tahu setara mana? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Mana so? Khilaf sebenarnya. Beres lah dia. Nah, jawablah dengan ilmu. Nah, lagu mana? Fafihi tafsilun. Pada masalah ni ada huraiannya. Mana? Kalau pak cik tinggal semaya dengan sengaja, baru tak boleh. Tinggal semaya tu dengan sengaja, maka wajib qada dengan segera. Haram buat hak sunat itu. Kalau tinggal dengan tak sengaja, maka boleh dia semaya sunat bela-bela, tak wajib qada dengan segera. Itu. Banyaklah benda orang kampung ni duk penilalat lagi banyak. Hak fardu ain. Sebab tu fardu ain tu penting lah. Alat tu untuk dirimu sendiri. Tapi alat tu tujuannya untuk apa? Ilmu maksudnya mana? Fardu ain tu. Tauhid, fiqh, tasawuf tu. Itu. Supaya bila mau balik, ni boleh tak sambung. Boleh orang panggil ikut tugas Rasulullah. Faham tak? Mana seru manusia kepada Allah ala basiratin, di atas dalil penglihatan mata hati jelas. Dalil yang jelas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat Quran banyak lagi ayat Qurannya ambil 2 3 tu sebagai tanda al-wa'du tadi tu. Al-wa'dus sadiqul waridu. Tu janji baik daripada Tuhan yang daripada Zat yang Maha bercakap benar, yang datang pada menunjukkan di atas apa? Suruh menunjuk di atas hidayah, menyeru kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Pastilah, hendaklah, wajiblah menyampai oleh yang hadir, oleh yang mendengar, minkum daripada kamu, al-ghaib akan yang ghaib, akan orang yang tidak ada. Ini Nabi itu pesan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi duduk mengaji dengan Nabi ni, Nabi pesan. Nabi pesan mana? Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Wajib kena menyampaikan oleh orang yang hadir mengaji dengan aku ni kepada mereka yang tidak hadir. Mana? Tak hadir, tak sama ada tak hadir tiga tu, ataupun tak sepak dengan aku. Mana? Setelah Rasulullah wafat, ramai lagi orang masuk Islam. Ada ni tabi'in. Tu tak sepak dengan Nabi tu.
tapi sepak dengan sahabat. Maka sahabat menyampaikan ilmu kepada tabi'in. Sahabat pun pesan gitu juga, hendaklah menyampaikan oleh kamu kepada orang yang tak hadir, orang yang tak ada dengan aku, orang tak sempat jumpa dengan aku lepas ni. Tak sahabat wafat, tabi'in pun sapa pula pada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sapa kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sapa pula kepada tabi'ut tabi'in. Siapa kita lah ni? Gitu. Jadi kalau ngaji pondok tak ada orang panggil ni nak menyapa, tak payah. Buat ugi masa. Betul tak? Buat ugi masa, buat habis berah. Buat habis berah orang duk ugi ni. Nah, balik ada, duk raih motor. Nah, balik duk lepak. Nah. Ni duk main dengan orang kampung tak tahu apa. Nah, macam orang tak ngaji pondok, pakai seluar pendek. Nah, seluar jing, seluar setan, seluar iblis, baju cak korok. Nah, topi sudu, topi gerpu, duk pakai tu, duk saing lepote-lepote. Nah. Baik tak ayah? Tu. Memang orang mengaji ni kena sapa kepada orang yang tak sepak nak mengaji. Itu. Farubbama mako barangkalinya. Farubbama mako banyak benarlah hamilun. Orang yang menanggung hamilu fikhin gitu. Atau hamili fikhin, orang yang menanggungkan fiqh tu ila man huwa afqahu minhu, kepada mereka yang bermula iman tu afqahu, terlebih fahamlah minhu daripada hamil. Gitu, ada gitu. Kadang-kadang ni tok guru tu ngajar ke anak murid tu lebih afqah daripada tok guru. Tok guru dulu ngaji tak faham. Nah, tapi boleh duk ngajar tu kerana ingat tok guru yang ngajar. Dia copy paste. Nah, macam akulah dia copy paste. Lepas tu anak murid orang ngaji ni, oleh kerana terlebih cerdik daripada tok guru, lebih tu heavy ke dia pula lebih faham daripada tok guru. Banyak gitu. Itu maksud gitu. Itu Nabi kata, farubbama maqah. Nah, tu. Farubbama maqah, ada kalanya ataupun banyak benarlah. Nah, hamili fikhin, orang yang menanggung, atau hamilu fikhin, orang yang menanggungkan ilmu ni. Fiqh tu makna ilmu lah. Orang yang menanggungkan ilmu ni. Ila man huwa, orang yang menyampaikan fiqh ni, orang yang mengajar ilmu fiqh ke ilmu agama lah maknanya. Ila kepada man huwa, kepada mereka yang bermula iman tu afqahu, terlebih faqih, terlebih faham minhu daripada hamil. Ada tak gitu? Jadi kalau seorang tu, contoh Hamdi mengaji, lepas tu balik untuk ngajar. Maka mati situlah ilmu, betul tak? Tapi kalau mu balik, orang kata ngajarlah Ustaz Hamdi. Saya tak apa pandang. Allah ngaji pondok waktu 4 tahun tak boleh. Alah, huduh-huduh gitu boleh kok. Lepas tu mu pun ngajar. Tiba-tibanya di kalangan orang ngaji mu tak tahu mana cerdik kau pada. Betul tak? Tiba-tibanya ada hak cerdik daripada mu. Dengan sebab mu ngajar tu dia pula lebih faham. Maka ilmu tu menyebar, tersebar, tak mati. Mati Hamdi pun ilmu tetap ada. Ada pula anak putih Hamdi ni. Tu. Tu lagu tu. Tu ada orang lagu tu. Warubbaha min fikhin. Gitu. Warubba, dan banyak benar ataupun ada kalanya orang yang menanggung ilmu tu laisa bifaqihin, bukanlah dia tu orang yang betul-betul faqih. Ada gitu. Tu Rasulullah sendiri ayat tu. Jadi artinya Rasulullah tu dia tahu mana hak banyak-banyak duk mengaji Rasulullah tu bukan semuanya faqih belaka. Tapi Rasulullah pesan siap, hak mana mengaji dengan aku ni sapa kepada orang hak tak sempat mengaji dengan aku. Kenapa? Banyak benarnya orang hak menyapa ke ilmu ni, dia sapa kepada orang hak lebih faham daripada dia. Dan banyak jugalah orang hak menanggung ilmu tu, dia sendiri tu tak faham gapo ilmu yang mengaji. Ada. Faham tak? Tu lagu tu.
tu isyarat kata jangan kita kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Jangan. Jangan itu Hamdi. Jangan tawaduk tak tepat dia panggil dia ni. Tapi jangan pula melampau-lampau. Tak ada orang jemput, tak ada orang ajak mengajar tiba-tiba mau naik atas masjid buka mikrofon pergi mengajar sore gedung-gedung. Oh itu tak ada muruah pula tu. Ada jenis lagu tu. Tak apa khabar mana. Ada jenis lagu tu. Jenis penyakit boleh mengajar ada tu ni. Jangan gitu. Khairul umuri ausa tuha. Sebaik-baik hijab itu yang pertengahan. Mana? Kalau orang tak ada suruh, tak ada, biarlah. Tapi tetaplah kita tu kalau ada orang suruh kita kena sanggup. Faham tak? Jangan lari. Kalau apa pindah pergi Sabah Sarawak tu Hamdi apa? Tosir saya dah emosi ni tu ajak suruh mengajar atas masjid ke apa parah. Baik duduk Sabah Sarawak saingan orang Ibel ke Bidayuh Kadazam ke apa tak ada nak suruh mengajar ke apa. Senang gitu ke? Hamdi? Jangan. Kenapa tu? Kerana banyak benar Nabi kata orang yang menyampaikan ilmu ni kepada mereka yang lebih faham daripada dia. Daripada orang yang menyampaikan ilmu. Dan ada kala juga orang yang menanggung ilmu dia sendiri pun tak faham gapo dia tanggung tu. Ada juga gitu. Cuma kerana dia mengaji sahabat hidup mengaji Nabi. Ya pun boleh riwayat lah. Rasulullah bersabda gini. Itu. Lepas tu imam Syafi'i, imam Hanafi dengar kaji. Keluar kitab, keluar matan, keluar syarah, keluar hasyiah, keluar tengok. Sahabat Nabi tak ada tulis tu, syarah, matan, hasyiah ada. Cari jumpa ada. Sayyidina Umar tulis kitab fiqh, hasyiah, apa syarah ada. Tak ada. Padahal tu orang panggil faqih tu, ulama-ulama fiqh di kalangan sahabat, fuqaha usittah. Tu tengok. Inilah orang panggil jadi ilmu agama ni berkembang, tidak berkeputusan, tak ada putus. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak menyeru kepada hidayah petunjuk, kana lahu, nescaya adalah baginya, bagi man minal ajri, daripada ganjaran pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seumpama ganjaran mereka yang mengikut akan dia akan man. Gitu tu Hamdi klik duk ngajar orang kampung. 10 hari orang kampung hok duk ikut ajaran Hamdi hok baguslah, jangan ajaran hok tak baik. Tu. Maka pahala 10 hari itu boleh juga ke Hamdi tak? Tu. Itu maksud man da'a ila hudan, barang siapa yang menunjuklah ia man kepada petunjuk hidayah, kana lahu, nescaya adalah baginya man tu, dapatlah baginya man tu, minal ajri, daripada ganjaran pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seumpama pahala-pahala ganjaran mereka yang mengikut akan dia. La yang kusu zalika, tidak kurang demikian itu. Demikian itu ujur tadi itu. Demikian itu ganjaran pahala tu, min ujurihim, daripada ganjaran pahala-pahala mereka itu, syai'an, akan sikit pun tak kurang sikit pun. Tak kurang sedikit pun. Jadi kalau 10 orang tu dapat 70 pahala, maka 70 setiap 10 orang tu boleh ke Hamdi belaka juga. Tak kurang sikit pun. Itu. Lebih sungguh tapi sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan. Balik duk ajar cara sesat. Hasling kata, awak bukan hafiz, bukan duduk sambung ngaji pondok tu kan tak semaya. Saya martabat tinggi dah ya. Gitu ke? Lah. Dia ngaji tak faham pun masa duduk ngaji dulu dah tu ni. Kalau ngaji tinggi-tinggi lama-lama gitu naik martabat tinggi tak payah maya deh. Tak payah maya. Hasling tunjuk kesesatan kau okey.
kana alaihi nescaya mudarak lah atasnya, dapat mudarak lah ala lil madarah. Kana alaihi nescaya dapat mudarak lah atasnya atas man tadi itu minal ismi daripada dosa. Dapat dosa. Dosa mana? Mislu asamin, seumpama segala dosa-dosa man tabi'ahu, mereka yang mengikut akan dia akan hasling. Nah, contoh kata ajaran itu hasling 10 orang hok ikut. Oh, kalau gitu kalau saya ngajinya ustaz hasling ni, lama-lama tak payah bayar. Oh, lah martabat jadi tinggi ya. Nah, 10 orang tu boleh dosa, 10 orang tu juga mak naik atas pala hasling. Faham tak? Tu. La yang kusuzalika, dia tidak kuranglah demikian itu dosa. Min asamihim syai'an, daripada segala dosa-dosa mereka itu sesuatu ini sikit pun tak berkurangan. Kemudian kita ni ada jatuh. Selagi hadis. Kita ni ada jatuh. Wa qala alaihi salamu, dan telah bersabda oleh Nabi SAW, man dalla ala khairin. Ni hadis ni jatuh lagi kita ni. Tak ada deh. Tak ada. Dalam kitab tahqiq ada. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjuk di atas satu kebaikan. Tak usah kata banyak, satu kebaikan. You buat status Facebook tu apa? Jom sembahyang berjemaah. Satu kebaikan sembahyang jemaah. Orang hak baca tu, jom sembahyang jemaah. Ada tak? Apa tak? Kana lahu, nescaya dapatlah baginya man yang menunjukkan satu kebaikan tadi, minal ajri, daripada pahala, mislu fa'ilihi, pahala seumpama yang mengerjakan dia. Itu. Jadi kalau orang baca status Facebook awak tu ada dekat dengan 10 orang, tiba-tiba 8 orang daripada 10 orang tu memang dia pun pergi semai jemaah juga. Sabit apa? Sabit dia tengok status Facebook awak. Jom semai jemaah. Hai, Zuhur masuk dah. Semai jemaah. Nah, dia semai jemaah 8 orang tu dapat pahala juga. 8 orang tak ditukar pada awak afiq. Rugi ya? Rugi apa? Rugi lah duk update benda bodoh-bodoh geng gapo oleh Facebook tu. Nah, tu kadang-kadang orang pun serabut. Naten tak ada kerja lain, game semua update kat sini. Unfriend serabut sini. Ada juga itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu lagi, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khayri ajli wa ajlihi ma 'alimta min wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqih ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.